Okay. So, tolong jangan buat macam ni. Okay, gunakan sepenuhnya. Okay, so secara horizontal contoh. Okay, the horizontal axis is representing the length of the pendulum. Okay, so kalau yang ni should be okay lah kan. Kalau kiraan kotak dia secara horizontal, you kira pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contoh. You should be using 5 boxes and above. And there's no harm sebenarnya kalau kamu nak guna garis ni pun. Tapi ramai yang suka masuk satu kotak ke dalam lah. So yang ni dia punya horizontal mungkin saya boleh accept. Tapi dia punya vertical axis ni. Okay, so you akan hilang satu markah. So skala mempengaruhi size. Okay, you may get 1 mark for your skill. Betul, sebab dua-dua tekal. Okay. Dan tidak menggunakan odd scale kecuali 1 dan 5 yang kita bincang. Tapi kamu dah hilang satu markah di size. So bila you hilang satu markah di size of the graph, you punya gradient triangle pun memang size dia akan kecil lah. Ni satu lagi teguran. Size of gradient triangle. Cikgu kata berapa? Ambil 5 times 5 big boxes. Ni pun masih ramai yang bila take in kerja, you snap picture should be okay for sure. Tapi nampak graf tu tak berapa kena. So please bear in mind benda-benda macam ni. Cikgu tak nak ulang lagi dan lagi. Alright? Okay. And then, okay, when we proceed to this situation, okay, hari tu saya tak sempat habiskan satu perkara tentang penggunaan formula. Okay, you were given this formula dalam buku teks. Betul tak? Okay, just saya sebab tu saya cakap actually those yang submit kerja tu, you buat pahala banyak untuk kawan-kawan lain. Okay, don't feel bad kalau cikgu ambil contoh. Hantar tu yang cikgu masih menunggu. Alright, these are the some of the question in the textbook. Okay, sebab soalan discussion is actually untuk bantu kamu faham lebih detail tentang eksperimen itu. Sebab why do we conduct an experiment? Biasanya kita nak cari relationship antara dua kuantiti fizik based on the type of the graph atau bentuk graph. The second one, for sure we need to analyze the graph. Analyze tu termasuk yang cikgu sebut tadi lah. The first one is to determine relationship dia. Okay. Yang kedua, dia mungkin buat soalan-soalan tambahan untuk anda faham. You mungkin ada interpolation, you mungkin ada extrapolation, you memang akan biasa kena cari gradient. Okay, kenapa kita cari gradient? Because usually, dia akan proceed dengan few, of kita kata solving problem. Or analyzing untuk kamu cari kuantiti fizik yang tidak boleh didapati secara terus menggunakan alat pengukur. Okay, so bila base quantity didapatkan, you dapat base quantity menggunakan alat pengukur. Contoh, time guna stopwatch. Length you ukur guna meter rule. Measuring tape or whatsoever. SI unit dia ialah meter. Kalau current, you guna ammeter. So you dapat the answer in ampere. But you have lots of derived quantity, thousands of derived quantity. Maknanya kita menggunakan tip pembahagian atau pendaraban formula kuantiti-kuantiti asas untuk mendapatkan value-nya. So kamu diberi formula. Saya tahu bila yang ramai yang type, dia memang tak boleh terus tulis secara inilah. So ramai yang buat cara yang seperti yang saya ambil contoh ni. Should be okay. Maknanya dia nak ambil effort juga untuk type di situ. Okay, cuma nak buat kuasa 2 tu memang sukar, cikgu tahu. Kan, okay, tak apa, cikgu faham. Okay, now you should know how to use back your gradient untuk dapat nilai. Sebab soalan ni minta kamu cari nilai G. So what need to be done is kamu, olah semula the equation given. Okay, contoh. Kalau cikgu darab silang, cross multiply, saya akan dapat macam ni. Itu kuasa 2 over G. So you akan dapat 4 pi squared L. Ada yang dah boleh buat, cikgu tengok walaupun cikgu belum terangkan. Bagus. Mungkin dia cari internet. Kalau you cari dalam internet, banyak PDP video YouTube yang ada berkait tajuk. You type saja tajuk. Mungkin dia dah ada ambil effort atau dia baca dan dia faham. So cikgu terang ni untuk yang tak faham. Okay. Sekarang ni, I need to use back our gradient just now. Okay, untuk mencari nilai G. Ini memang pattern yang famous lah kalau dalam analyzing graph untuk fizik. Okay, contoh. Your gradient just now, bila kita lihat, dia sebenarnya ialah perubahan Y bahagi perubahan X, betul?
But what did I say? Y and X is in your mind when you are doing for maths. Maths pun dah ada kuantiti lain terlibat kan? Laju cikgu tengok dalam sukatan. Now my Y is represented by which quantity? Kita tukar dulu. T kuasa 2. Kalau lupa tengok semula paksi graf anda. Okay, what is represented by X? Sini. Maka jangan nak ambil unit. Take the quantity. Okay, saya nak simbol quantity. So dia adalah L. So our gradient here now is represented by T kuasa 2 over L. Okay, okay. Makanya when I go back to the equation tadi, okay, boleh tak saya macam olah semula di upper formula so that kalau saya susun, saya boleh letak gradient ini di hadapan. This T squared over L is my gradient of my graph. Agree? Okay, cuba saya olah semula supaya bila saya darab silang equation bawah ni dapat yang atas balik. So G saya akan letak dekat bawah sebab T squared over G dapat yang atas balik. So 5 pi squared L, so 4 pi tu saya akan letak ke atas. You cross multiply the below one, you will get the upper one. Contoh. Okay, okay. So now I already got this value from the gradient of my graph. Okay, sebab itu satu lagi kelemahan kebanyakan murid. Tengok ni. Ini gradient untuk fizik ke gradient untuk maths? Please, benda ni kadang-kadang prolong sampai form 5. You still do not know how to differentiate the physics gradient you calculated in physics lesson and maths lesson. Memang kaedah awalnya sama. Tapi now your axis is represented by a physical quantity which has unit. So T squared tu ada unit dekat sini sebenarnya. Tak ramai murid suka bawa unit bersama. Okey, tak apa, kiraan. Tapi dekat bawah tu yang akan effect. You lupa nak letak unit. What is represented by X? Cm. So your final answer of the gradient of your physics graph should have a unit. S kuasa 2 cm negatif 1. Tak ada unit, salah. Teguran lagi sekali sebab saya tahu ramai yang masih berhutang kerja tentang report ini. Okay, so jangan buat mistake yang sama. Yang dah hantar turn in tu, kalau you rajin nak buat pembetulan semula, ada yang turn in bila cikgu semak, cikgu komen, dia buat, dia turn in balik. It's very good actually. Okay, dia tak ada istilah tak sempat. Cikgu nak tanya. Ya. Kan kalau macam yang nak tanya pasal unit sebab kan contohlah kan, kalau macam graf yang ni dia okey je sebab cm dengan s kuasa 2. Kalau graf tu unit dia unit kuantiti terbitan, macam mana nak tulis cikgu? Bawa sajalah, you letak ke atas contoh You buat graf, tiba-tiba ke atas tu ialah contoh lah, cikgu bagi contoh. Paksi XU ialah MS negative 1. Contoh nanti kita akan jumpa ni dalam chapter 2 sebenarnya. You tengok paksi graf you punya vertical axis tu representing V. Dekat chapter 1 hujung belakang latihan tu pun ada sebenarnya soalan yang suruh plotting V tu. So your y-axis is representing V. You letaklah unit MS negative 1. Your x-axis bila you tengok graf, katalah masa dia punya ni dia represented by T dalam saat. So you bawa naik sajalah. So bila di bawah you bawa naik. Kalau belajar maths pun kalau positif di bawah you bawa naik, dia jadi negatif. So dia jadi apa? Unit yang sama you boleh solve. Kalau belajar indeks dalam maths pun S dengan S kan. So dia jadilah MS negatif 2. Nanti chapter 2 kita akan jumpa ini banyak. Faham? Cikgu cuma pernah. Yang ni kan kalau macam ni MS negatif 1 tu kat atas, so dia macam tak ada apa-apa kan. Kalau MS negatif 1 tu kat bawah, kita kena jadikan dia M negatif 1 S ke macam ni? Ya betul. Katalah contoh you jumpa graf tu, unit dia tu kat bawah, betul. You kata kat bawah macam ni You nak bawa naik, betul? So ikutlah peraturan tadi. Bila you dah kira guna kalkulator, unit dia yang M tu jadi M negatif 1. Kalau yang S negatif 1 dia jadi S saja. Betul pemahaman kamu? Tak apa, from time to time you akan jumpa macam-macam graf nanti. Okay, saya nak you faham tentang betapa pentingnya unit dan saya ajar basic untuk bagaimana kamu convert unit tu. Dan yang paling sedihnya tak ada unit.
Boleh? Boleh untuk 3 orang cikgu hari ni. Okay, so dan yang ni sebenarnya cikgu nak habiskan. Okay, so you masuklah your value of your gradient. Sebab tu, what did I say? Gradient kamu mesti ada unit. Sebab bila you bawa ke sini semula, katalah saya ambil kawan kamu punya kan, 0.0413. Okay, ada murid yang tanya, cikgu saya ambil 2 tempat perpuluhan saja. 0.4, saya ambil 0.04 je cikgu. Ada kawan ambil semua. Kan? Tengok telefon semua kalau nak baca pecah. Kena cepat sebelum jadi rambut dekat. Okay. So now, bila yang macam ni, okay, so you masuk saja nilai 4 pi kuasa 2 G. Masukkan nilai gradient anda di situ. Okay, kalau report amali dia macam banyak benda macam ni from time to time. So you carilah balik. So G sama dengan macam mana? 4 pi squared. Dia kadang-kadang kelemahan dekat matematik. So mana bahagi mana, nak darab silang. So kalau you masih ada problem kat benda-benda ni dia akan effect lah. So 4 pi squared divided by your gradient tadi. Perasan tak you punya ni ada unit tadi? Unit dia apa? Ya, cikgu nak tanya. Dia bukan jadi 4 pi square darab G sebab kan dia kalau ikut formula yang ni 4 pi square L per G. So kalau L buat pi sebelah, G dia akan jadi tengok ni, start daripada cikgu mula ni. Ni betul kan? First formula betul kan? 4 pi square L over G betul? Cikgu darab silang kat situ dulu. Yang ni darab dengan G square. So jadi T square G. Faham tak? Ni saya darab silang ni. 4 pi square L. Okay, tulisan saya tu mengelirukan kamu. Okay, G. Ni T square. Okay, mula step by step. Saya darab silang ni dulu. T square ni T square over 1 lah. Saya darab silang dulu. Saya dapat second one. T square G sama dengan 4 pi square L. Nampak? Nampak tak ni? Nampak. Then saya pergi ni. Kenapa saya buat macam ni? Saya nak guna balik the gradient of my graph. Saya mesti kena gunakan gradient saya balik. Soalan pattern analyzing ni selalu wujud dalam fizik punya graph. Saya nak fahamkan kamu supaya lepas ni kalau you jumpa, you akan nampak. Dia akan from time to time, you akan mahir lah. Tapi yang ni, sebab dia mula dengan formula yang complicated. Kadang-kadang formula dia tak susah pun. Macam F sama dengan KX hari tu kan, yang spring tu. Yang ni dia jadi susah sikit tu yang saya kena terang balik. So, saya buat macam ni balik, you buat ni balik, susun sebab saya nak cari gradient T squared L ni, saya nak gunakan semula untuk mencari G. So, okay, katakanlah, okay, kamu solve numbers and numbers, betul tak? Dengan calculator. You pun solve. Dapat berapa? Cuba cari. Okay, tengok unit dia ni tadi. Siapa tadi yang tanya saya tadi? Sekarang unit dia jadi apa? Dia di bawah ni. Saya nak bawa naik. Kan? So saya nak bawa naik, dia jadi apa? S kuasa negatif 2 cm. S kuasa negatif 2 cm. Betul? Sorry, S saya dah. S negatif 2 cm. Okay. Kalau saya bawa cm tu ke depan, S squared tu ke belakang, betul je. Sebab dia nampak pelik kan? Sebab semua orang tahu daripada lower form, nilai bagi G ialah 10 ms negatif 2. Tapi hari tu kita dah sebut, bila form 4, dia akan pergi nilai tepat. Dulu kita bundarkan. Sekarang ni dia kebanyakannya akan suruh kamu guna nilai yang tepat. Okey, kamu dapat jawapan tu dalam CMS negatif 2. Sorry, CMS negatif 2 ni. Betul tak? Okey, tadi kalau saya ubah formula ni kan dia jadi CMS negatif 2. Kamu bahagilah semula dengan 100 untuk dapat jawapan dalam MS negatif 2 untuk banding dengan nilai piawai. Contoh, kalau jawapan kawan kamu ni yang saya pinjam ni 4 pi squared bahagi dengan 0.0413 ni, dia dapat jawapan dia berapa? Tengok, berapa dia dapat? 7.34, betul? 7.34 ni sebab dia tukar siap-siap CM ni.
Sebab dia tahu the final unit mesti dalam MS negatif 2. Betul tak? Okay, so dia dapat 7.34. Dia solve. Okay, tak apa. Walaupun cikgu cakap saya dapat 7.34. Saya dapat 8. Ada yang dapat 9. Ada yang dapat 10. Nilai piawai 9.81. For sure ada beza praktikal dengan teori. Kamu pun menggunakan alat-alat apa sahaja yang ada di rumah. Bukan menjalankan eksperimen di sekolah. Banyak ralat yang wujud. Tapi at least you faham your first amali ini. Sehingga pengakhiran laporan anda. Boleh? It's okay. You dapat 7 ke? Macam contoh ni. Saya tak kata dia salah pun. Ada yang dapat 8. Ada yang dapat 10. Okay, so macam ni. Dia siap kira beza dengan teori. Kan? Dia tahu teori 9.81. Very good actually. Dia nampak. So dia ada perbezaan sebanyak 20. Sebenarnya saya takkan perbezaan ni. So tak ada masalah. Ini yang dinamakan belajar dan membezakan apa yang sepatutnya dapat teori dengan praktikal dan mengambil kira tentang ralat-ralat untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Boleh? Boleh? Okay. So from time to, sebab ramai lagi tak hantar report ni. Cikgu memang menunggu, menanda siapa yang hantar. So at least from days to days you ada penambahan untuk bagi report. Yang dah hantar tu very good. Cikgu dah tanda kan kamu hantar. Semua cikgu dah tanda. So you dah ada kredit dekat situ. You follow deadline. Yang lain tu sepatutnya sampai ke tangan guru sudah perfect. Alright? Boleh Okay. So hari ni saya nak masuk chapter 4. Okay. Kita chapter 4, chapter 2. Sorry. Okay. Untuk chapter 2 kita akan bermula dengan chapter 2.1 lah. Alright. Okay. So kita akan start. Okay. Bab 2 sebenarnya kalau ikutkan. Okay. Tajuk dia ialah daya dan gerakan. So kita mungkin ambil masa di 2.1. Okay. Dan kita akan banyak ambil masa di 2.2 yang melibatkan graf gerakan. Sebab tu cikgu sentuh balik tadi pasal graf. So that minggu depan kalau masuk graf gerakan saya tak nak timbul masalah yang sama. Minggu ni dah settle dah semua report. Dah faham, dah salah faham tentang graf. Alright? Okay. Kita punya standard pembelajaran atau learning standard hari ini menghuraikan jenis gerakan linear. Okay. Perkataan penting di sini ialah tajuk dia pun ialah gerakan linear untuk 2.1. Okay. So bila kita berjumpa dengan satu terms, bila kita belajar sains, the first question yang kamu tak boleh lari dan ramai murid tak suka soalan ni. Dia selalu cuba lari dari soalan ini. Okay, so if you keep on doing that untuk sains, dulu sains sekarang sudah pecah 3. You have physics, chemistry and bio. You takkan boleh score this subject for sure. Alright, you nak ke, you tak nak ke, you suka ke, you kena suka juga. You have to take note maksudnya. Apa maksud gerakan linear? That should cross your mind sebelum cikgu beritahu. Dan barulah keluar soalan lain tu kan. Ada banyak double ke when, which, how. Banyak benda yang kamu kena. Terutamanya bila kamu nak proceed untuk cara faham menjawab kertas 2. Okay, kita ada kertas 1 dan kertas 2 dan amali berpusat. Itu dah bincang kan awal-awal tahun format secara umum. Okay, so kita akan ada 3 jenis gerakan or 3 type of motion. Okay, disebut motion atau gerakan. Okay, dia mula dengan perkataan gerakan sebenarnya. Okay, pegun means not moving or stationary. If the object is moving with a constant velocity atau halaju seragam. Okay, constant dengan uniform sama. Buku teks guna uniform ke kan? Constant ke, constant velocity and uniform velocity sama. Okay, then halaju seragam lawannya halaju yang tidak seragam. So kita akan differentiate 3 ini di akhir topik. Sebab lepas hurai kamu sepatutnya boleh banding dan bezakan. Itu juga sangat banyak dalam subjek sains. Fizik ke, kimia ke, bio sama. Okay, next. Menentukan jarak dan sesaran. Alright. Next, laju dan halaju. Ketiga, pecutan dan nyah pecutan. Okay, semua yang kita mention bila dilihat benda itu adalah kuantiti fizik atau kuantiti fizik. Okay, dia mesti ada unit. Cuma kita dah bincang, jarak dan sesaran actually kuantiti skala ke vektor?
Tu nak kelas Klik. apa tu yang ada tu dalam yang Jarak dan sesaran. Adakah kuantiti skalar atau vektor? Revising previous topic, terutama benda tu dah disentuh di chapter sebelumnya adalah wajib. Sebab tu bila you tangguh untuk memahami chapter sebelumnya, you akan ada big problem from days to days. Saya ulang soalan. Jarak dan sesaran. Yang mana satu kuantiti skalar, yang mana satu kuantiti vektor? Hai, tak ada yang nak bersuara? Nak cikgu sebut nama? Wenhao, mana Wenhao? Pak A. Li Wenhao tak ada ni Kalau tak sebut, tak panggil, kata tak ada. Paling kurang jawab dekat chat. Kalau tak ada mic pun. Li Wenhao. Tak ada ya? Tak ada kan? Tak ada. Li Wenhao dah. Tak join Pak A. Dah tahu dah siapa tak ada. Emily. Saya tanya soalan kelas lepas ni. Bukannya saya tanya chapter baru. Baru tanya soalan aras TP1. Belum tanya soalan TP4. So don't tell me. Ya, Emily. Nak jawab boleh? Siapa tu? Nurin, Pak A. Nurin. Okey. Apa beza jarak dengan sesaran? Jarak tu kuantiti skalar, sesaran tu kuantiti vektor. Betul. Jarak kuantiti, skalar tak perlu arah. Betul? Kalau sesaran mesti kuantiti vektor. Sebab ingat tak contoh yang kita bagi minggu lepas? Very good Nurin. Okey, jarak saya cuma cakap bergerak 5 meter. Kalau saya kata sesaran, saya memberi satu statement yang mewakili sesaran, saya akan kata bergerak 5 meter ke utara. So I did this with you. Kan? So takkanlah kamu anggap setiap chapter itu berbeza. Susah nanti kamu nak score kalau kamu tak boleh nak relate dan never bothered untuk revise the chapter before and revising again and again and again. Alright, okay, that's very good. Actually laju dengan laju sama lah. Laju kuantiti skalar. Laju kuantiti vektor. So pecutan dan yang pecutan, okay, satu nilainya positif, satu nilainya negatif. Nanti kita akan bincang. Okay, so the English version, you just take note about the name of the quantity in English version. Okay, buku teks banyak contoh dalam buku teks yang bagus sebenarnya untuk kita faham konsep. Alright, okay, it looks very simple but you have to analyse the diagram and the statement given. Itu penting. You nampak macam alas, kakak fokus yang ini. Ni bukan fiziknya ni macam BM je. Okay? Okay, so kamu diberi satu gambar aja dan kamu diberi statement. Each question that came out for physics, it comes the same. You akan ada statement, you akan ada diagram. So you kena baca soalan berhati-hati, fokus apa yang diberi. Alright, you were given the route marked in blue. Dia bagi dalam biru, dia dah cakap. Laluan yang teksi tu lalu warna biru. Memanglah kan highway kita tu dia dah ada laluan dia. Kalau nak naik kereta, kecuali lah nak jalan kaki, boleh naik hutan keluar masuk hutan. So you have the highway route given in blue. Okay, yang dilalui oleh teksi itu. Okay, okay, so statement dia kata. Okay, yang dilalui oleh teksi itu jarak dia ialah 83 km. Okay. Manakala, okay, dia kata, okay, setiba di Sungkai, okay, dia nak pergi Sungkai ni. Kedudukan teksi itu ialah, dia ada satu pula jarak dia bagi. 57.22 km ke timur. Kalau kita belajar arah mata angin, utara, selatan, ni jangan lupa. Sebab apa kita bincang tadi? Kita dah bincang kuantiti skalar, kuantiti vektor. Kuantiti vektor mesti ada arah di jawapan kamu. So, kalau saya cakap macam ni, ke timur dari Bagan Datuh. Okay, kedudukan teksi itu ialah 57.22 km ke timur dari Bagan Datuh. Saya ada magnitude, saya ada arah. So, statement yang saya beri ini merentas. Okay, so yang ini tiba ya. Okay, so yang ini kalau kamu tengok dia ada arah. So saya sedang menggambarkan jarak ke sesaran? Sesaran, betul?
Sebab dia ada arah. Alright, okay. So you cuba tengok route yang dia bagi dari sini ke sini. Memang kita takkan boleh lalu lah, macam saya cakap tadi, kita ada route laluan jalan raya. So idea saya di sini untuk kamu membezakan antara jarak dan sesaran. Okay, kita dah buat hari tu definasi. Saya dah bagi table, saya ingat lagi. Okay, hari tu kan beza antara skala dan vektor. Okay, jarak dan sesaran ini perbezaannya selain daripada satu ada magnitude, satu hanya ada magnitude, satu lagi ada magnitude dan arah, kamu kena jelas tentang definisi. Apa saya sebut tadi? Memahami apa maksud setiap satu dari ini sangat penting. Sebab tu student akan rasa susah di kertas 2. Sebab kebanyakan soalan A dia bermula dengan soalan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Apakah yang dimaksudkan dengan sesaran? So jika kamu ditanya jarak, berakhir dengan panjang lintasan. Berapa tadi kalau contoh yang kita bagi tadi? 80 berapa kilometer tadi? Cukup. Okay, tapi kalau ada sesaran, dia adalah jarak terpendek. Ambil jarak paling pendek dari 2 point tu. Your starting reference point dengan di mana kamu berhenti. Tapi dia sebut pada arah tertentu. Ada arah dah. So quantity vector. Alright, nilai bergantung. Ini semua ada dalam buku teks. So saya tak boleh baca. Skala, you should be reading this before the class yesterday. So whichever version you pick shouldn't be a problem. Tapi kalau you tak tulis semula, buat peta I think simple, you will go nowhere. There's no such thing as when you go to upper form, kamu tak perlu buat peta I think. Makin banyaklah peta I think kamu kena buat. Alright? Okay. Cuba tengok ni. Biasa tengok kan dalam kereta walaupun bukan kamu yang bawa kereta tu. Alright? Okay. So this one, kalau yang biasa pergi main game yang bawa kereta tu kan, kita akan perasan benda ni. Okay. Kalau kamu tengok speedometer ini, kita panggil ni speedometer kalau English, BM dia kita panggil meter laju lah. Okey, katakanlah kita bawa kereta, biasanya kita akan tekan brake atau tekan minyak. Kalau kita auto macam tu je lah, tak minyak brake, tak minyak brake. Okey, bila idea saya sebut tekan minyak, secara tak langsung apa akan jadi? Apa you punya prediction pada bacaan meter ni? Kalau saya tekan minyak. Bacaan dia akan meningkat. Kalau kita tekan minyak, betul. Kan nak start kereta kan, takkan tekan brake. Dah bawa, kita tiba-tiba dah sampai ke destinasi. Saya tengah bawa dekat 100, tiba-tiba dah sampai kampung. Saya nak tekan minyak lagi ke? Sampai tu. Tekan apa? Brake. Tekanlah brake. Itu benda basic yang budak form 4 patut tahu walaupun tak pernah bawa kereta. Kan? Okey. Tapi saya mahu kamu faham tentang apa yang diwakili oleh bacaan speedometer ini. Sebab bila kita belajar fizik, what is physics? Hari tu kita dah bincang kuantiti yang boleh diukur. Bila sebut boleh diukur, ada alat pengukur. Bila ada alat pengukur, adalah unit. Cuma kalau direct kuantiti, kita solve dengan problem kita dari equation untuk dapatkan bacaan, jawapan dan juga unitnya. Dia mungkin ada situasi bila kita bawa, kita just nak maintain je bacaan speedometer ni dekat 100. Kita maintain lah, kalau rasa tiba-tiba dia menurun sikit, tekan minyak balik. Kalau terlebih sikit, stop tekan minyak kan. Atau kita boleh ubah hal laju tidak seragam itu. Kalau jalan tu straight je dekat highway, you nak maintain dekat 110 should be okay. Tapi kalau dekat KL, kalau suasana bila kereta banyak, you have to play with the hal laju lah. Tengok kalau ada kereta depan, berhenti kosong, tekan minyak balik. So kita panggil itu hal laju tidak seragam. Hari ni ada banyak terms. So you tak boleh tidur. Catat. Right? Contoh. Ini yang saya cantik. Kita perlu faham tentang 2 statement yang saya beri tadi. Jika anda lihat kedua-dua gambar raja yang diberi untuk kereta merah dan kereta biru, sama je buku teks ada. Cuma saya takut kamu memahami tanpa, kamu baca tanpa memahami. Alright, yang penting ini. Bila kita merujuk pada sesuatu yang sedang bergerak, tolong tengok direction gerakan. Dia kata assumption, assume atau andaikan the right direction as a positive. Why do we need a positive and negative symbol in physics? Sebab dalam fizik positif 5, saya bagi contoh positif 5 meter dengan negatif 5 meter. How do we describe for this tak sama dengan maths.
Kalau maths kamu akan dapat nombor saja. Kamu akan kata oh positif 5 dengan negatif 5. Positif 5 lagi besar, negatif 5 dari lagi kecil. Itu kalau untuk mathematics. Untuk fizik, the positive and negative symbol in front akan membezakan direction atau arah gerakan. Means, kalau dia assume right to as positive, if you go to the left, dia akan jadi negatif. Negatif berapa meter. Jelas? Jelas Okay, now, kalau you perhati pergerakan kereta merah, dia beri ada dua kuantiti dalam diagram. Tolong fahamkan apa maksud kuantiti. Jangan cikgu minta kuantiti, kamu bagi unit. Ada dua kuantiti diberi dalam diagram. Value dia. Which is satu ialah masa gerakan. How do I know masa? Oh, simbol dia T. Lepas kosong tu ada saat. Tengok dua ni. And at the same time, gambar rajah juga memberi nilai bagi. Okay, saya akan cakap jarak lah dulu. Kalau kamu kata sesaran boleh juga sebab dia ada arah. Tak kisah. Alright. Okay, so saya akan ambil sebagai sesaran. Sebab apa sesaran? Ada arah. Sebab tu kita akan mula dengan banyak sesaran lepas ni. Kalau buat kita ketik chart ke, dia akan banyak mention sebagai sesaran. Okay, so 20 meter. Okay, cuba tengok masa dan jaraknya. Masa dia ialah selang setiap 1 saat. Saya kata selemasa Jangan fokus 3 ni je tak tengok sebelah dia. Okay, 0 ke 1 beza dia 1. 2 ke 1 bezanya 1 saat. 3 ke 2 bezanya juga 1 saat. So for every 1 second. Okay, dia kata, saya kata penambahan sesaran setiap 1 saat adalah berapa? Berapa? Nampak simple. Siapa tahu jawapan ni? The displacement increase by apa for every 1 second. Means after 2 second, berapa jarak saya lalui? Sesaran 40 kan? Tapi statement saya ni, the displacement increase by berapa every 1 second? Anyone can answer me? Dekat dah ada check dah. Dah ada check. Okay, Mak tengok check. Berapa? Menjawab 20. Good. Okay, 20 meter. Okay, kena ada unit. Kalau cikgu tak bagi unit, letak unit lah. Ni cikgu bagi unit pula. Bawah ni lupa nak bagi unit. So kalau you buat 20 je, tak ada unit. Lepas tu mungkin ada tanya, cikgu saya kena tulis ke arah? Okay, displacement increase by 20 meter to the right. Everyone say, oh dia lagi, maknanya dia lagi analytical. Jadi sangat bagus. Tapi untuk hari ni tak perlulah. Sebab dia kata, oh cikgu kata susaran mesti ada arah. Dia pun tulis. Okay, good untuk pemahaman kamu sendiri. So saya tak tahulah letak negatif kat sini kan. So saya tahu apa? Dia masih ada arah yang sama. So saya tak buatlah tanda negatif. So you have to write something to understand more. Okay, lots of things actually. Kadang-kadang kamu tulis tu sikit je tapi dia membantu pemahaman kamu dengan sangat banyak. But lots of students do not want to do that. Because in their mind, physics have lots of mathematics and that is really wrong. Fizik ni bukan maths. Mathsnya ada, nombor ada, calculation ada. Tapi dia banyak penerangan konsep. You do not grab the concept, you will suffer until next year. Is that clear? Okay, next. Kita lihat kereta biru pula. Okay, nampak macam ada beza tak dengan atas? Ada kan? Okay, atas ni macam ni tak ni sama je, 0, 1, 2, atas pun ada. Sama je dengan atas. Yang bezanya apa? Sela masa atas sama, every 1 second. Yang beza? Betul tak? Penambahan jarak. Yes. Penambahan jarak setiap 1 saat. Saya suka sebut penuh macam tu. Ambil murid tak suka tapi tu yang saya cakap. When you mention something, you will get lots of things. Setiap satu kan, penambahan jarak setiap 1 saat. So kalau saya tengok kat sini, penambahan sesaran, bukan jarak. Penambahan sesaran untuk setiap 1 saat atau 1 saat berikutnya adalah, kita mula dengan first 1 second. The next 1 second, sela dia 1 second, berapa? Sini, 30, betul? Kalau saya minta perbezaan, barulah 30 dengan 20. Bertambah another 10 meter. Sebab tu ayat tu sangat penting untuk difahami. Jelas? Okay, nampak macam, Kalau kamu perhatikan dua situasi tadi. From this one,
it leads you to understanding this statement. Sebab tu baca tanpa memahami won't help you. Okay, dalam fizik ni. Jadi fizik ni tak susah sebenarnya. Okay, you faham formula, you faham konsep. Dua tu saja. Alright, so don't memorize the formula. Understand the formula. Then the B. Okay, konsep tu grab. Okay, so kereta merah tadi dia bergerak dengan halaju seragam. Kenapa dia bergerak dengan halaju seragam? Okay, this wording. Kadar ini biasanya merujuk kepada setiap saat. You jumpa saja perkataan ini atau rate ni. Rate means, okay, biasanya per saat. So biasanya formula tu memang akan divide by second. Means kalau sesaran simbolnya ialah S, you jumpa perkataan kadar, dia mesti divided by time. Alright, so this is actually the formula for velocity. Sebenarnya hari tu masa kita terbit-terbit unit semua saya ajar dah ada ni kan. That's why I said from time to time cuba memorize. You will be given a few formulas. If KBSM dulu dia memang bagi but not all. So when you understand the formula, you can get the definition. Okay, so actually definisi untuk halaju ialah kadar perubahan sesaran. Kenapa dia halaju seragam? Kerana kadar perubahan sesarannya adalah sama. Setiap satu saat, sesarannya sama. Kan pertambahan dia tu, tak ada perubahan. Tapi untuk kereta biru, okay, kereta bergerak dengan halaju yang semakin bertambah. Kenapa halaju dia bertambah? Okay, if you go back to the formula just now, S over T. T does not change. But does the S change berubah untuk saat pertama dan saat kedua tadi? Ada tak berubah? Saat yang pertama 20. Saat yang ketiga, satu saat berikutnya 30. So, will this value of V change? Berubah kan? Bertambah ke berkurang? Tadi 20/1. Lepas tu 30/1. Bertambah ke berkurang? Semakin bertambah, increasing. The English term is non-uniform. Cikgu, not uniform boleh? Kalau orang dah kata non-uniform dalam buku teks tu, gunalah. When you go to form 5, jangan banyak sangat. Macam ni boleh ke? Macam ni boleh ke cikgu? Macam ni boleh ke cikgu? Stop that. Sebab you akan jadi makin keliru. That's why, okay, even we teachers do refer to the textbooks as our first reference. Especially because you are considered as the second batch of KSSM. Kan? Masih lagi pattern tak berapa kita faham. So guna textbook sepenuhnya. Don't worry about whatever reference book so far. Tak banyak publisher lagi, nak tunggu dulu should be okay. Alright, okay, so the rate of change of displacement is increasing. It's now remain the same. Setiap satu saat bertambah 20 saja. Okay, for the blue car is increasing. Is that clear? Alright, okay, now let's go to this. Okay, kita dah habis jarak dengan sesaran. Jarak kan? Tadi saya dah tunjuk beberapa differences dalam jadual tadi in your textbook ada. Okay, let's go to the next one. Okay, how are we going to determine laju gerakan? Okay, dia ada laju, dia ada halaju tau. Alright, kalau laju, kita ambil jarak. Jarak dilalui. Masa diambil. Alright, or distance lah in English. Alright, it's a scalar quantity. Tadi kita dah bincang. The SI unit is MSY. Atas tu SI unit jarak meter. Bawah the SI unit of masa is second. Remember saya ajar bawa naik? Sebenarnya kamu dah kena asuh diri dah nombor unit yang ada per macam ni. Tidak nanti bila jumpa kuantiti lain yang need you to derive your own unit, you akan ada problem. Bila cari gradient, you need to derive the unit of the gradient, you will have big of problem. Memang dia tak akan salah pun kalau you tinggalkan unit macam ni, tapi nanti solving you akan ada masalah. Alright? Okay, unit SI. Okay, next. Laju purata or average speed. Okay, bezanya jumlah jarak yang dilalui, D lah, dia guna D Kalau displacement dia guna S. Divided by the total time taken or jumlah masa diambil, T. Alright? So, jika saya melihat pada formula. Okay, cuba tengok tadi. Saya kata apa-apa you divided by T, dia akan jadi kadar. Dia akan mula dengan perkataan kadar. Kadar perubahan apa? Apa yang di atas? Jarak. Kadar perubahan jarak.
Alright, kita ada satu lagi which is halaju. Bezanya, kalau just now laju is jarak dilalui, laju is a skala quantity. Halaju, jarak, quantity, vektor bagi jarak ialah sesaran. Unit dia masih meter, the unit does not change, but sesaran tu ada arah. Am I right? Okay, bahagi dengan masa diambil. So if laju is a scalar quantity, laju or velocity is a vector quantity. So jawapan dia mungkin kena ada arah lah. Lepas kira-kira unit sama tak? Unit untuk laju. Sama kan? M kat atas, S bawa naik, dia akan dapat MS -1. Cuma mungkin kena ada arah lah nanti. Ke mana dia gerak? Alright. Okay, laju purata cuma jumlah jarak bagi jumlah masa. Take note about the formula. Alright. Okay, laju purata sama saja unit dia. Sebab purata tu cuma statement. Kuantitinya tetap laju. Alright. Okay. What is meant by laju seragam? Okay, tadi saya minta hal laju kan? Sekarang laju. So sebenarnya tak jauh beza dengan yang kita bincang tadi. Okay, next. Go to pecutan. Jangan cuba larikan diri dari ayat ini. I repeat. Okay, don't ignore this part of the question, which is the definition. Alright. Okay. Pecutan A didefinisikan sebagai mula dengan perkataan kadar juga. Rate. Remember I said, and what did I say? When you start the wording with rate, dia mesti bahagi dengan masa. Setiap saat berapa? Setiap saat berapa? Alright. Okay. We start with this formula. Pecutan ialah perubahan hal laju bahagi masa yang diambil. Okay, perubahan hal laju means, remember saya kata kes tekan minyak, tekan brake tadi bila kita bawa kereta, itu contoh paling common lah saya rasa saya boleh bagi. Memanglah boleh kalau basikal bagai. Tapi kalau basikal bagai kita tak boleh tengok bacaan meter untuk kita tengok kan perubahan value dia tu. So hal laju akhir, tolak hal laju awal, bahagilah masa yang diambil. Okay, if before this simbol untuk laju hal laju cikgu mention sebagai V, bermula sekarang kita akan ada dua simbol untuk hal laju. Sama ada V ataupun U. Laju atau hal laju Okay, bila dia merujuk kepada V means dia rujuk pada hal laju akhir. Bila U hal laju awal, bahagi masa diambil. So when you substitute the formula, you will get this equation untuk pecutan. Okay. Okay. What is meant by deceleration atau nyah pecutan? Okay. Saya bagi contoh tadi, kamu dah sampai kat kampung kan. Mula ya kamu masuk je simpang sampai rumah nenek tu, laju dia tu dah jadi 80, dia dah makin slow lah. 80, 60, 50. Okay, katalah saya bagi contoh tadi sampai je simpang pintu rumah, okay, simpang rumah nenek tu 80. So dia pun tekan apa? Tekan minyak ke tekan brake? Tekan brake kan? Okay, dia pun tekan brake sampai kat rumah nenek tu pun berhenti. Dia akan makin turun tau. If untuk kes hal laju akhir lebih besar dari hal laju awal, you will get a positive value. Kalau positive value, kita panggil dia pecutan or acceleration. But katakanlah you punya V tadi 80. You punya U tu masih masuk simpang rumah nenek. Kilometer per hour. Your V betul-betul dapat depan rumah. Okay, itulah your final velocity. Dah kosong lah. Contoh. Which value is bigger? Your V or your U? U. U, betul. So, kalaulah kes yang tadi, saya tekan minyak and then I'm still be using the same formula. But, since hal laju V saya yang kosong, tolak 80, okay, bagilah masa nanti kan. Katalah dalam start you tekan simpang rumah nenek tu, katalah dalam 20 saat tu, pendek sebenarnya, saya bagi contoh je lah. Nampak nilai atas ni will give you a negative value.
formula sama, V minus U over T. Tapi V tu apa, U tu apa? You kena kenal pasti dari situasi. Then your final answer, you akan dapat jawapannya negatif. Untuk pecutan, when you calculate something and you get the value of negative, dia menggambarkannya pecutan. Jelas? So far okay? Yeah. Okay, pecutan sifar bermaksud satu objek yang berada dalam keadaan pegun. You akan jumpa terms-terms pegun or at rest or stationary banyak dalam soalan. They won't give you the exact value of halaju. Sometimes dia akan bagi dalam bentuk statement. So you have to really understand the definition and the basic formula of it. Okay, kalau pecutan sifar maknanya halaju dia malah. Halaju awal dan halaju akhir tak berubah. Maintain je. Kalau V80, kalau B110, U pun 110. So pecutannya sifar lah, kosong tolak kosong, kosong. So cikgu nak tanya. Ya. Kenapa unit SI dia S kuasa negatif 2 tu? S negatif 2, acceleration, halaju, apa unit dia? Oh memang tak boleh tukar lah, tu lah memang unit dia. Sebenarnya kita belajar asas dari terbitan, memang boleh hafal. Velocity halaju dia ms negatif 1. Time unit dia? Saat. SI unit lah. Cuba you bawa naik. Cuba bawa naik. Bukan dapat ms negatif 2? SI unit bagi halaju. Kalau saya sebut kilometer per hour, dia juga menggambarkan halaju. Tapi jika saya sebut SI unit, dia mesti dalam ms negatif 2. Okay, I give an example the speedometer just now, betul? The speedometer dia tak bagi bacaan dalam ms negatif 2, dia bagi dalam kilometer per hour sebab the motion of the car sangat laju. Faham? Kalau SI unit dia tanya, cakaplah ms negatif 2. Nanti later kita belajar convert From kilometer per hour, you have to convert to ms negatif 1 later. Boleh? Boleh. Alright, good. Okay, simple but really helps your understanding. Okay, jika kamu perhatikan pergerakan dia, okay, saya dah sentuh satu tadi. Okay, dalam soalan ni dia nampak very simple. Okay, pergerakan lari, tapi ingat saya kata dalam fizik positif negatif menggambarkan perbezaan arah. Ingat tak tadi dia buat assumption? You tak sini ikut dia, tapi betternya kita ikut. Kalau ke kanan tu positif, betul? Kalau ke kiri tu negatif. Okay, if I put the positive and negative value in front of this value given in your diagram, adakah saya menggambarkan ianya sebagai jarak atau sesaran? Anyone can answer me? When I put the positive and negative value there, adakah dia menggambarkan jarak atau sesaran? Sesaran. Very good. Kenapa? Saya suka tanya kenapa ni. Kenapa? Ada arah. Yes, the positive and negative I put in front is actually merujuk kepada arah. Kalau saya assume right positive, going to the left, sampai sini dia patah balik kan? Dia jadilah negatif. But for A question, do I need to take note the positive negative sign? Yes or no? Soalan A suruh kira jarak. Saya perlu ambil kira ke positive negative sign tu? Dah ada yang respon dah kan? Ya ke tidak? Jawabnya tidak. Okay, very good. Sebab apa? Jarak kuantiti skala. You tak payahlah susah hati. So jarak dia berapa? Satu lagi saya nak pesan murid. Memang semua orang tahu 100 campur 20 tu 120. Tapi untuk kefahaman sendiri, buat je lah 100 campur 20. Kan? Sebab apa? Nanti bila you nak check balik senang. Ramai student tak suka buat. As simple. Okay, B. Dia tanya sesaran or displacement. Do I need to take note the positive and negative sign? Yes or no? Yes, okay. Secara konsep betulnya, dia akan jadi begini untuk diselesaikan. Tambah, ramai murid tak suka buat first step ni. Sebab itulah nanti dia tak akan dapat konsep yang betul. Tak ramai student suka buat ni. Dia terus apply kalkulator, dia terus jawab. Kalau soalan tu soalan objektif, should be okay. Tapi bila latihan dalam kelas, dalam kerja penuh lah kan. Teks mungkin tak buat. Saya suka bermula dengan begini.
Kan? Sebab you belajar maths, positif dengan negatif, okey. Ada yang terus semua, ramai yang memang akan tulis 100 tolak 20. Yang dah cekap tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak mula dengan ini supaya you nampak. Kita sebenarnya tambah kedua-dua. Tapi yang membezakan arah jika sama arah ditambah, jika arah berbeza ditolak. Okey? Lepas ni ada lagi yang complicated. So kita start dengan basic dulu. Okey, laju. Kira ada tak dalam buku teks? Formula ada kan? Okey, so soalan ini sebenarnya saya tak perlulah berlama. Nampak tak dia buat macam saya? Oh, buku teks pun buat bagus. Cuma dia tak letak positif sign kat depan. Tapi dia buat sini sebab positif dengan negatif menggambarkan sebenarnya kita tambah sesaran tu. Sebab dia suruh cari sesaran yang dilalui. So kena tambah lagi 2. Tapi sebab ada negatif sign ni. Okey, nampak tak ni? Kenapa kena tulis ke kanan? Sebab dia adalah satu kuantiti vektor. Perlu dinyatakan dengan magnitude-nya 80 meter. Arahnya ke mana? Ke kanan. Ada yang mungkin kata, cikgu kalau saya buat ke timur boleh? Kalau soalan tak mention di situ kanan kirinya dalam soalan boleh? Alright? Okey, laju. Formula saya dah bagi tadi. Bermula dari sinilah. Kalau jawapan atas ni salah, salah lah. Okey? Okey. Arahan ada cakap tak statement soalan 20? Ada tak? Ada. The question is fair and square for you. Okey, yang penting faham unit yang betul. Jangan kira-kira unit tak ada. Dah tak nak dah. Jumpa chapter 2 ni pun saya tak mau dah. Chapter 1 pun saya rasa macam tak sepatutnya kamu beri semua jawapan tu dalam tanpa unit. Alright, okey ni pun ambil lah jawapan sesaran tadi. Bagi dengan masa tetap sama. Unit tetap sama tapi ada ke kanan sebab apa? Your 80 meter just now ke kanan. Cuma cikgu nak tulis tak kat sini ke kanan? Nak tulis boleh? Tak tulis tu. Tak apa. Tapi final ni mesti ada. Kalau you bawa siap-siap tadi kan? You tak adalah tertinggal. Betul tak? So no shortcut. Banyaklah shortcut nulis yang masuk dekat kepala kamu. Okay? Okay. Ni beza sikit. Arahnya tidak selari. Betul? Okay. Tapi kamu sudah belajar tentang theorem Pythagoras. Am I right? Now we are application of maths. But remember, this is not only 5. This is 5 meter. This is not only 12 number. It have a unit at the back. 12 meter. This is 13. So your final answer mesti ada unit. Please, please and please again. Jangan tinggal unit kamu buat. Okay, you take all the long way untuk buat. Finally, your last answer tak ada unit. Sayang satu markah. Where were you starting? O. Dia bergerak dari O ke A dan A ke B. So means finally dia dekat sini lah. Yang final, dia berhenti sini. Okay, jarak tadi. Ingat balik definisi untuk jarak? Lintasan yang dilalui, betul? Yang tadi saya bagi jadual dalam buku teks tu, definisi lintasan yang dilalui. Sementara sesaran ialah jarak terdekat. Tadi boleh campur tolak sebab dia dalam satu gerakan yang selari. Pergi balik, selari kan? Tak ada masalah, campur tolak saja. But for this type of questions, you need to solve menggunakan theorem Pythagoras untuk mencari jarak terdekat. So this is 13. Okay, mana saya tahu 13? Dibaca theorem Pythagoras kan? Betul? So square root 5 kuasa 2 plus 12 kuasa 2. So itulah kamu punya S. Tekan kalkulator, jangan lupa tunjuk jalan kerja. Jangan lupa unit akhir. Unitnya sama, meter. Okay, tapi bila sesaran, okay, jarak 5 campur 12, right? Displacement. Square root, you dapat 13. Tapi adakah kerja saya berakhir di sini? Displacement adalah suatu kuantiti vektor. Perlu ada arah, betul? Tapi bagaimana saya menentukan arah? Tadi boleh buat ke kiri, ke kanan. Tapi sekarang laluan dia tidak selari dalam satu laluan yang sama macam the first case. So bagaimana kita menentukan arah? Apa orang dah tengok buku teks? Atau setiap kali nak tunggu cikgu tunjuk dekat slide ni? So I said you have to be ready with your textbook every time. Berapa orang dah tengok? Buka terus buku teks tu. Macam mana dia tentukan? Dia tentukan pada arah O.
OB. Nanti bila form 5 baru dia ajar menggunakan sudut. Faham tak? Ikut dulu seiring dengan chapter. Nanti bila form 5 dia akan ajar kamu menentukan menggunakan sudut. So kita ikut saja silibus. Boleh? Saya tak akan bincang tentang sudut lagi. So far okay? Am I going too fast? Sama jawab arah OB kak. Ya, bagus sebab buku teks macam tu. Yang sudut, penggunaan sudut tu nanti bila kita masuk chapter form 5 baru akan ada satu lagi penambahan untuk menggambarkan arah. Alright? Okay. Nampak sama je. Jalan kerja ni tolong jangan skip please. Ni yang student tak suka buat. Dia rasa semua benda menyusahkan dia. Ni nampak tak? Kenapa dia cuba bagi ni? Sebab dalam masa yang sama dia nak supaya definition tu goes back in your head again and again and again. Displacement is the shortest straight line distance from O to B. Okay? Itu kalau definisi macam ni je lah. Kalau kamu tengok. Okay. Cuba tengok ni. 5 minit. Kira-kira. Lepas tu type jawapan. Nanti kita tag nama tu. Siapa yang jawab tu kita tik nama. Cikgu subjek ada je senarai nama. Tengok berapa orang yang participate. Takkan nak tik. Kejap je cikgu boleh tik ni. Nampak dekat chat tu. Tak apa. Maybe ada kawan yang cepat. Okay. Kamu dapat jawapan tu. Be honest. Type jawapan kamu. You kadang-kadang jangan kata ada istilah. Dia dah bagi jawapan lah. I baru habis kira. You should be proud of yourself also. So type your answer there. Kak An, soalan Kak An. Soalan apa soalan? Oh, alamak. Ikut soalan tadi. Lupa nak kopi soalan pula. Jarak dan sesaran kan? Tentukan soalan yang sama. A, jarak. Saya nak semua yang sama macam tadi. B, sesaran. So bila jawapan tu ikut sequence je. 1 apa, 2 apa, 3 apa. C, laju. D, laju. Betul, 4 je kan? Sebenarnya nak suruh kira pecutan boleh. Tapi tak ada masa Okey, cukup situ je dulu. Kalau saya bagi masa, saya boleh suruh kamu kira pecutan. You should have your own sketch paper. You should have your calculator with you. Repeated by the teacher every week. This is the 4th week, right? 4th ke 5th? 4 kan? Kan dah ada yang respon dah. Okay, tak apa. Keep on answering. Bila you type tu kan, you jangan tengok jawapan kawan dulu. Kita tengok. Kadang-kadang tu ada je jawapan berbeza. Tak apa, don't worry. Jangan rasa macam down, you ke yang salah. You shouldn't have that feeling actually. Keep on competing. Masa kan masa? Time? Aku akan bagi je. Okay, jap. Apa dah soalan lain tak ambil. Tak ada masa untuk kira laju Okay, kita ambil lah 20 saat. Kita bagi 10 minit. Up sikit. Saya bagi 10 minit. Untuk bergerak dari O, nak tengok berapa orang berhati-hati dengan perkataan minit saya tu. The time given is 10 minit. Nak bagi dalam saat, lagi laju macam kilat tu. Saya bagi 10 minit Lupa, cicir soalan. So this is given. So the time taken from O to B when they reach Ali's house, 10 minit. A, B on the dot boleh dapat. Betul? Sebab tu cikgu cakap kadang-kadang soalan-soalan macam ni cikgu boleh ambil untuk TP1 pun. Isn't it? So saya kata keep on typing. Cikgu boleh je tick untuk TP1 kamu. Tak ada masalah. Then ni pun sebenarnya masih habis-habis TP2 je pun. Kefahaman. Kan? Okay, done? Done 5 minutes? Lamanya kira. Siapa tak ada unit nanti jawapan dia salah.
Tak apa, saya tahu nak type MS negatif 1 dekat atas tu susah. Tak apa, you type je sebaris. Cikgu-cikgu faham. Yes, nanti kan. Dah ada yang jawapan lengkap? Dah ada yang buat Ada dah, bagus. Okay, so jawapan. Okay, bacakan Mak jawapan A. Okey, untuk yang A. Okey, untuk yang A jawapan dia 700 meter. Okay, ramai jawab 700. 700 betul. Okey, yang B 500 meter betul. Okay, kita guna teorem Pythagoras. Okay. Sepatutnya saya tak bagi ni. Nampak tak ni? Baru perasan. Kalau saya tak bagi, kamu buat macam mana? Square root so janganlah soalan basic macam ni pun tak boleh buat. Sepatutnya saya boleh lebih laju ni. Tapi kadang-kadang saya rasa laju sangat pun ada juga yang tak lupalah. So you cari square root betul 500. Okay, laju dengan hal laju. Okay, perlu buat apa dulu ni? Convert to second. 1 minute 60 second. Jangan buat silap. Faham? Kalau question already given you in second, that's it. But before you substitute inside any value and you perasan value yang dia bagi tu bukan dalam unit SI, firstly you convert to the SI unit dia. Then you masuk dalam value. So jawapan laju. Ini cukup kat sini. Cukup kat sini ke jawapan ni? Salah ni kalau berhenti di sini. Arah tak ada. Ramai yang jawab tak ada arah ya. Salah. Anda sudah hilang satu markah yang sepatutnya soalan aras mudah sebab anda tak hati-hati. Okey, tapi kalau kita ikut catatan dalam buku teks anda, cuba tengok soalan yang macam ni tadi. Bila saya minta sasaran, dia ada arah kan? Ada yang mention arah kan? Ke arah bagus. Okey, yang tak mention ni, take note. You akan rasa macam, alah cikgu nanti bila exam saya buat lah. Itu standard saya akan dapat jawapan dalam kelas. Kalau bersemuka pun. So I said no. Whatever you verbal, okay, your verbal answer in class or whatever you write in the exercises in class, itu yang kamu akan tulis dalam SPM. Believe me. So stop giving excuses. Jawab yang tepat. Okay, laju. Laju 1.17. Okay, 2 tempat perpuluhan sekurang-kurangnya. Ada tak yang bagi lebih? Tak. Ke memang ngam-ngam? 1.167 ada juga yang bagi. Okay, macam ni. Bila you press calculator and you have lots of decimal places, okay, seen on the calculator, kamu boleh ambil paling kurang 2. Saya ulang, paling kurang 2, boleh lebih. Okay, ada yang kata akan ambil 4 sebab dia kata MX 4 cikgu, saya takut nanti saya keliru. MX berapa, fizik berapa, you nak ambil 4 pun boleh tapi janganlah banyak sangat. Alright, so unit dia MS negatif 1, M minit negatif 1 tak pernah wujud pasangan dia. Okay, yang ni sama tak? Tak samalah kan, dah 500 baginya jawapan dia 0.83 meter per saat. Arah perlu ada tak? Arah mesti. Yes. Ikut arah ni tadi lah. Arah yang tadi. So tak susah. Kak An, diorang ni unit dengan letak hal laju semua MS negatif 2. Alamak. Tadi unit tengok hal laju. Tadi tu pecutan. Kan saya kata ingat balik, hal laju is the rate of change of displacement. So, hal laju is rate of change of displacement. Displacement di atas M. Cepatnya terganggu. Mentang-mentang last tadi saya berhenti dekat acceleration, saya belum suruh kira acceleration pun. Kan? So, yang saya suruh, kalau saya suruh kira laju hal laju, unit dia MS negatif 1. Kalau saya suruh kira pecutan A is V minus U over T. V dengan U unitnya sama kan? Bila you tolak, barulah S di bawah. Kalau saya suruh kira pecutan, rate of change of velocity, barulah jadi MS negatif 2. Fokus soalan mahu apa. Careless unit. Okay, kalau you careless dekat unit, you punya jawapan nombor betul kat depan pun nanti hilang markah. Alright?
Okay, let's go to some objective questions. Satu. Ni soalan aras rendah ni saya kata. Right and left sama cuma version saja. So pick which one you want. Tak timbul isu. What's the answer for number 1? Patutnya tengok terus tak jawapan. Satu apa, dua apa. That's it. So, okay, collaborating in class even though kita tak bersemuka. Ada orang dah respon kan jawapan. Bagus. Dia biasanya respon tu yang sama je. I need more response from other students. So kalau saya panggil nama satu-satu macam bagi masa kan. So keep on typing. Ramai yang tak suka bila budak besar ni dia tak suka menjawab buka mic. It's okay. But at least you do collaborate daripada chat tu. So betul tak jawapan dia Omar? Number 1 apa? B. Ni soalan macam ni keluar objektif. Jangan kata soalan fizik ni mesti semua susah-susah. Dia ada soalan aras rendah, aras sederhana, aras tinggi kebat tu adalah. But from 50 questions, okay, kali ni untuk KSSM 40 question dia akan banyakkan soalan kira lah. Sorry 40 KSSM dia ada 40, 1 jam 15 minit. Okay, nombor 2. Ni kefahaman ni. Yang saya explain tadi. Nampak simple. Pecutan or acceleration. So while reading the question, okay, underline the keyword of the question. Barulah fikirkan balik. Okay, pecutan. Tadi cikgu cakap apa? Pecutan is V minus U over T. Kalau dah lost betul-betul lah kan. Sebab bila wording ni, dia dah mula mengganggu. Bila banyak ayat, V minus U over T. Atas tu perubahan hal laju. Kan? Perubahan hal laju dengan masa dia. Adakah seragam atau tidak seragam? Bergerak dengan hal laju seragam. Atau adakah dia sifar? Ni dengan ni value dia sama. Laju seragam maknanya V dengan U sama lah. So jawapan sifar. Sifar lah. Ramai murid akan cakap masih susah sebab dia biasanya alasan dia akan lupa. That's why you need to do at least 2 objective per day. Apa saja soalan yang kamu sudah selesai. Cuma untuk KSSM dia dah mula semula pilihan jawapan. 1, 2, tak dapat set up lagi 3. Dulu KBSM tak ada tau. Contoh, okay, let's say they create question. Okay, which of this is a derived quantity? Dia bagilah mass, area. Dia mungkin boleh jadi 2 jawapan betul. Tu dah keluar semula di KSSM yang mungkin kamu tak jumpa dalam buku-buku lama. So A, 1 and 2 correct. Sebenarnya soalan macam ni lagi tricky. Nanti from time to time bila dah start kita akan cuba masukkan. Boleh? Boleh Alright. Okay. This activity actually sepatutnya kita perlu jalankan di Makmal. So we have another 2 weeks online classes. So daripada mungkin kita kalau ada ruang kita cuba tapi sebenarnya kita tak nak go backward. Sebab nanti masa kita and then we won't know what happen next. Bukan meminta tapi we have to be ready. Alright, okay. Ini adalah eksperimen yang kamu akan jalankan di dalam Makmal because we ask you to carry out your own activity dekat rumah. Kamu tak bawa kereta. Kalau buat basikal lagi dah susah nak tentukan. Betul? Okay, okay. This we just proceed tengok untuk situasi yang mungkin kita boleh ambil kira di waktu kelas. Alright, okay. Kalau kamu perhatikan, when you have a look inside your textbook page 30, contoh 3, atas sebelum kita detik tu, sorry okay, sebab saya lupa nak bawa satu contoh yang ada kiraan pecutan. Cuma contoh 3 sebab dalam PBD assessment saya ada bagi satu soalan macam ni. Contoh 3 kamu tu, selepas mendarat di atas landasan that one. So you just substitute of value inside equation saja Cuma tanda positif negatif tu make sure you alert, make sure ada unit. Sebab dalam PBD assessment saya ada satu soalan. So take note tentang penggunaan formula A sama dengan V minus U over T. You can have a look at contoh 3 inside your textbook. Alright? 5 soalan saya bagi untuk PBD assessment. Okay, go back to this. Okay. So please start reading this. Sebab dalam Makmal untuk kita mengkaji gerakan seperti saya kata, takkan nak bawa basikal masuk lab. Dah lah basikal tu tak tahu nak kira, nak hitung, nak bahagi, nak darab macam mana. So what we will do,
Alright, this is the arrangement of apparatus yang kita akan buat. Sebab minggu depan kita akan proceed dengan carta pita. 3 tip chart. Okay, apa yang kita panggil sebagai carta pita. Okay, kalau dalam lab tu buat eksperimen terus kita boleh relate carta pita ataupun menganalisis pita detik. Okay, what is jangka masa detik? Okay, ni dia. If you look inside a textbook, okay, jangka masa detik binaan dia begini. Kalau habis nanti bila balik kita tunjuk lah ataupun kita demo. Okay, so catat, okay, jangka masa detik dia ada satu plate penggetah. And this one mesti sambung ke bekalan kuasa resist. Sebab tu dalam diagram untuk amali, remember you ada eksperimen wajib 13. Jika kamu biarkan ini tergantung, contoh dia buat macam ni, dia tak lukis ni. You did not draw this power supply, you did not mention of any power supply. How are you going to vibrate penggetah jangka masa detik ni? Dia jadi ke a non-functional diagram. Diagram yang berfungsi, yang menggambarkan binaan apparatus yang berfungsi. So kalau you buat tergantung je macam ni, it won't vibrate. Kalau you cantum, you pek kat telinga pun kulit buaya tu, dia tak akan vibrate. So it means you must connect to your power supply. So this jangka masa detik, once you on the power supply, dia akan bergetar. Display penggetar ni. How much dia bergetar? Cuba tengok buku teks. Dia cakap apa? Frekuensi power supply kita selalunya 50 Hz ya. Maksudnya dia akan buat apa? Buku teks cakap 50 titik dalam masa satu unit untuk masa apa? 1 saat. Punyalah laju. Kan? So if this pita detik ni adalah satu kertas yang berkarbon. When you proceed to end, kamu lekatkan pada objek yang bergerak. Kita mainan ke, contoh paling mudah kita mainan. Tapi kita mainan, kita susah nak, ni dia punya laju kan. So yang ni dia akan tengok guna landasan. So you will produce titik-titik ini yang dihasilkan 50 titik dalam masa 1 saat. Mana datang 50 titik tu? Sebab frekuensi kita ni, power supply kita ni 50 Hz. 50 ayunan dalam masa 1 saat. So, masa yang digunakan untuk membuat 1 detik. 1 detik. Masa yang diambil ialah 1 saat bahagi dengan 50. So berapa masa yang dibuat untuk 1 detik? 1 detik ialah masa yang diambil untuk 2 titik dibentuk. So 0.02 saat. Sebab banyak yang kita kena bincang ni nanti. So kalau saya tiba-tiba saya kira you counted, you have 10 detik. Apa you kena buat? 1 detik is 0.02 second. 1 tick English cakap tick. Buku teks ada. 1 tick ialah jangan kira titik, ruang antara titik itu dibuat. So sama kalau saya ada 10 detik macam mana? 1 tick is 0.02. So if you have 10, it will be 10 times 0.02.